Terima kasih di atas jemputan pada pagi ini. Pada 13 hari bulan Oktober yang lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membentang belanjawan pada hari Jumaat. Dan Alhamdulillah saya pun berada di Dewan Rakyat pada masa tersebut. Dan sekarang ahli-ahli Parlimen sedang membahaskan bajet-bajet tersebut. Dan kami pula akan membahaskan pada penghujung bulan November dan awal Disember, bermakna 3 minggu lah. Selepas tu akan diangkat kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan insya-Allah bajet tersebut akan diluluskan dan tahun hadapan boleh diguna pakai. Jadi proses-prosesnya sebegitu. Ia bukannya bila umum terus kata bajet dapat, tak, akan dibahaskan dulu. Dan saya pun akan terlibat untuk membahaskan bajet-bajet tersebut. Dan balik kepada negeri Perlis, seperti mana yang dimaklumkan, dalam 20 juta itu, saya mendapat maklum bukan hanya untuk terima tasuh. Ada juga negeri lain mendapat perbelanjaan dalam lingkungan 20 juta tersebut. Dan kita berterima kasihlah apabila Perdana Menteri menyebut terima tasuh. Dan kita berbangga, terima tasuh itu dulu rakyat ataupun penduduknya berkorban. Sebuah kampung ditenggelamkan untuk dijadikan ampangan. Dan sekarang apabila Timah Tasuh dijadikan satu projek lestari, saya merasakan kita ingin melihatlah bagaimana bentuk pembangunan yang akan dilaksanakan oleh agensi-agensi yang terlibat. Antara agensi yang terlibat, saya merasakan Jabatan Pengairan dan Saliran, Pelancongan melalui Motek dan Kebudayaan. Manfaatkanlah Timah Tasuh tersebut. Dan satu lagi, kita melihat Terinai. Kalau kita pergi ke Terinai, itu adalah satu view yang cantik. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke Lake Toba, itulah pandangan yang kita dapat melihat Lake Toba. Jadi saya mintalah kerajaan negeri guna pakailah Terinai itu dan jadikanlah Terinai seperti mana yang kita impikan untuk minum petang, makan tengah hari dan sebagainya. Dan kita amat-amat kekurangan tempat-tempat pelancongan yang menarik. Dan kita telah mendapat satu anugerah, iaitu Timah Tasuh. Dan saya mendapat maklum di situ juga ada aktiviti nelayan darat. Yang ini kita kurang ketengahkan. Kita kena memastikan bagaimana nelayan darat menjalankan tangkapan ikan, apa ikan yang terdapat di sana dan apa kegiatan-kegiatan ekonomi yang mereka laksanakan. Dan saya juga mendapat maklum di situ ada terdapat peternakan udang galah. Ini adalah tarikan-tarikan baru yang perlu kita tunjukkan untuk memastikan pelancongan yang nak menghala ke Thailand berhenti sebentar di Timah Tasuh, nikmati pemandangan, nikmati keindahan dan nikmati makanan yang disediakan di Timah Tasuh. Itu antara kendak-kendak yang saya mengharapkan kerajaan negeri, walaupun kita merasakan jauh di utara, tapi pelancongan nak pergi ke Thailand itu lebih ramai dan melalui Perlis. Dan Perlis mendapat satu lagi keistimewaan dalam rancangan Malaysia yang ke-12, kita mendapat pembesaran pintu masuk ke Thailand, iaitu pintu Wang Kelian. Sedangkan kalau tuan-tuan melihat Wang Pracan begitu hebat dengan pembangunan di bordernya, tetapi Wang Kelian agak ketinggalan dan pernah satu ketika kereta berderetan sampai 3 km. Dan ini saya telah utarakan dan Alhamdulillah Kementerian Dalam Negeri pada dasarnya bersetuju memberi 16 juta untuk memperbesarkan pintu masuk Wang Kelian tersebut. InsyaAllah dalam rancangan Malaysia yang ke-12 paruh penggal, kita akan melihat hasilnya nanti dan kegiatan-kegiatan di sempadan akan rancak kembali. Apabila kita melihat konteks perkara ini, iaitu kekurangan beras di negara, rakyat tertanya-tanya apa yang berlaku sebenarnya, dan penjelasan-penjelasan telah diberi oleh menteri-menteri yang berkaitan. Alhamdulillah rakyat pun mula memahami. Antaranya negara India telah menghentikan penghantaran beras ke dunia. Mereka lebih utamakan negara mereka, dan negara India menyumbang 8% daripada beras negara. Tetapi apabila mereka menghentikan penghantaran beras mereka, kita telah kekurangan 8%. Bermula dari situ, rakyat mula bertanya-tanya apa yang berlaku sebenarnya, dan seperti mana yang saya maklum, Menteri Keterjaminan Makanan telah memaklumkan perkara-perkara yang menyebabkan berlaku kekurangan beras. Tapi Alhamdulillah,
Sekarang dah kita dapat balik penjelasan dan beras pun telah ada di pasaran. Pada masa yang sama juga, Kerajaan Persekutuan melalui agensi mereka iaitu MADA telah memperuntukkan 3 bilion untuk negeri Kedah dan Perlis. Bagaimana kita nak manfaatkan 3 bilion yang diperuntukkan oleh Kerajaan Persekutuan melalui MADA untuk nak memperhebatkan, untuk nak perbanyakkan dan program sebegini. Untuk makluman, program kita mengambil ini dikatakan mini Sekincan. Di Sekincan, petani-petani mereka dah berjaya. Dan modul inilah yang dibawa ke kawasan pengairan MADA. Dan pilot project yang pertama dibuat di kawasan Lat Seribu Simpang 4. Dan Alhamdulillah, kita telah berjaya mengeluarkan hasil yang baik apabila pada masa itu Menteri Pertanian datang untuk menabur, dan 3 bulan selepas itu beliau datang lagi untuk nak mengerat padi tersebut dan hasilnya amat baik. Sekarang kita hanya dapat menghasilkan 2 kali semusim, iaitu 2 tahun, dan kita cuba meningkatkan 5 kali semusim dalam tempoh 2 tahun. Dan insya-Allah perkara-perkara begini pihak MADA akan membuat program-program dengan petani, menerangkan kenapa program ini insya-Allah akan berjaya. Dan pada masa yang sama juga sistem pengairan MADA akan diperbesarkan. Sekarang mereka mencuci sungai-sungai 2 kali setahun, dan dengan peruntukan yang ada, insya-Allah sungai-sungai akan dicuci 6 kali setahun. Apabila kita mendapat cucian-cucian sungai yang sebegini, pengairan pun akan dapat berjalan dengan baik, dan pada masa yang sama sawah-sawah yang mengalami kekurangan air dapat diatasi. Dan pada masa ini juga kawasan-kawasan MADA akan terus dipergiatkan untuk memastikan program Sekincan ini akan diteruskan di kawasan-kawasan lain dalam kawasan MADA. Dan saya amat mengharapkan jangan hanya ada di Lat Seribu, wujudkanlah juga program yang sebegini di kampung-kampung, di tempat-tempat lain di negeri Perlis. Saya juga mendapat maklum apabila Kementerian Pendidikan diberi satu penghormatan peruntukan yang tertinggi dalam semua agensi kerajaan. Kementerian Pendidikan mendapat yang tertinggi peruntukan daripada belanjawan ini, dan Negeri Perlis sekali lagi diberi peruntukan khusus, iaitu menyediakan infra ataupun bangunan baru untuk golongan berpendidikan khas ini. Dan kita amat mengharapkan kanak-kanak yang terpilih nanti manfaatkanlah tempat tersebut, dan kepada ibu bapa jangan merasa ragu-ragu untuk menghantar anak-anak istimewa ini untuk mempelajari pendidikan di tempat tersebut. Dan kita yakin sistem pendidikan khas kita juga antara yang terbaik, dan insya-Allah Sekolah Menengah Datuk Ali telah mendapat peruntukan tersebut. Jalan-jalan ini satu Malaysia mendapat manfaat, dan PM menyebut khusus sebuah kampung di Perlis, Kampung Tamu Tulang. Ini satu kebanggaan lah kepada mereka yang berada di kampung tersebut apabila Perdana Menteri menyebut Kampung Tulang antaranya akan mendapat projek-projek infra, memperbaiki jalan, perparitan, dan juga menambah infra-infra yang lain seperti surau, dewan orang ramai. Ini kita perlu manfaatkan dengan baik. Bukan senang untuk sebuah kampung disebut dalam belanjawan, dan kita amat mengharapkan agensi-agensi yang diberi amanah ini lakukanlah amanah ini dengan baik dan memastikan projek-projek yang dimohon itu mendapat perhatian dan mendapat kelulusan sesegeranya untuk memastikan kesejahteraan rakyat dapat menggunakan setiap pembangunan yang dirancang di kawasan tersebut. Perlis menghadapi satu permasalahan apabila jalan itu digunakan berbagai fungsi. Apabila musim padi, jalan itu juga digunakan. Apabila bukan musim padi, okeylah kenderaan-kenderaan berat, lori yang membawa padi keluar masuk tak menggunakan. Tapi apabila musim padi, dan kebetulan pula musim padi itu berlaku dalam musim hujan, jadi bebanan lori itu menyebabkan jalan itu mengalami kerosakan, sama ada berlopak, berlaku pemendapan dan sebagainya. Perkara-perkara begini kalau boleh kita cuba cari jalan pintas. Setiap lori-lori berkenaan gunakanlah satu alternatif
memastikan padi-padi itu dapat keluar daripada tempat petak tersebut ke jalan utama tanpa mengganggu jalan-jalan yang sedia ada.